Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Kiraan tahun menggunakan matahari. 1 tahun berapa hari? 1 tahun berapa hari? 365. Salah. Apa? 364. Salah. Apa? 365 suku. Kan? Sebab tu setiap 4 tahun, macam tahun ni ada 29 hari. Kan? Tapi suku tu tak nampak sangat pada bintang tu, tapi ada dalam kiraan tu. Jadi maknanya untuk genapkan dia setiap 4 tahun, dia akan jadi satu hari. Tu bulan Februari baru ni kita ada 29 hari bulan. Biasa 28 hari bulannya. Okey. 365 hari suku. Suku pun berkira. Okeylah 365 hari lah. Okey. Cuma mana kalau tak mungkin suku tu setiap 4 tahun kena tambah sehari lah. Okey. Kiraan bulan setahun ada berapa hari? Setahun ada berapa hari? Kiraan bulan setahun. Siapa boleh jawab? Kalau boleh jawab, saya bagi hadiah sekotak tisu premium. 354 hari. Kan? Jadi beza tahun kiraan bulan dengan tahun kiraan matahari 11 hari. Beza ni so jadi tahun kiraan bulan 354 hari. Tahun kiraan matahari 365 hari suku. Jadi maknanya sistem, dia panggil sistem solar dan sistem lunar ni kiraan matahari dah ada 2 kiraan. Okey. So ini maknanya walaupun kita nampak bulan Islam tu ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jabid Awal, Jabid Akhir. Sebenarnya orang Yahudi juga ada nama-nama bulan dia. Kita orang Melayu pun ada nama-nama bulan kita tahu. Jawa ada nama bulan, orang Thailand ada nama-nama bulan dia. Dia kiraan bulan. Bawah Timur ni banyak kiraan bulan. Jadi beza dia adalah itulah 354 hari. Dan kat sini kita boleh tengok mukjizat Quran dalam surah Kahfi. Okey, cuba kita tengok surah Kahfi ayat 25 ni. Surah Kahfi ayat 25, Allah Subhanahu wa taala sebut walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Allah tak sebut 309 tahun. Allah sebut 300 dan ditambah 9 tahun. Kenapa tuan-tuan sekalian? Sebab dua-dua kaedah pengiraan tahun. Kalau kiraan matahari dia jadi 300 tahun. Kalau kiraan bulan dia jadi 309 tahun. Ini mukjizat Quran surah Kahfi ayat 25. Jadi maknanya kalau orang timur baca, mana boleh ni, kalau kira-kira tak cukup ni, maka tak 309 tahun. Oh betul 309 tahun. Orang barat 309 tahun, mana kurang ni 300 tahun. Kira dua-dua betul tuan-tuan sekalian. Ini mukjizat Quran Ini ilmu falak yang Allah sebut dalam Quran. Kalau kita congkil kan, masya-Allah. Jadi kalau kita baca Quran kita nampaklah, indahnya macam mana falak tu dalam Quran tu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, pencarian kiblat. So kiblat bagi orang Islam bermula di Baitul Maqdis. Itu kiblat pertama kiblat pertama. Okey. Jom kita tengok dia punya sejarah dia. Kalau tahun dia yang membangunkan Baitullah tu makna masjid Haram sekarang Al-Masjid Haram, Kaabah kita tu adalah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim itu tarikh dia 1800 tahun sebelum Masihi. Nabi Ibrahim 1800 tahun sebelum Masihi. Kita 2020, maknanya lebih kurang dekat 4000 tahun lah daripada kita. Itu Nabi Ibrahim. Okey. Yang bina masjid, yang membangunkan Masjid Al-Aqsa adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman 950 tahun sebelum Masihi. Jadi maknanya ada perbezaan 950 tahun sebelum Masihi. Okey. Yang menariknya,
Kaabah tu dia bukan segi empat sama tau. Kaabah tu kan, dinding sebelah rukun Yamani dan juga Hajar Aswad yang kita kalau nak mulakan tu kan, dengan dinding Hijr Ismail tu dia sama lebar. Kemudian yang pintu Kaabah tu kan, dengan yang belakang tu sama lebar. Dia bukan segi empat sama tau, dia bukan sama, dia segi empat tepat sini dengan sini, sini dengan sini. Skala tu dibesarkan sebanyak 40 kali. Itulah besar Masjid Aqsa. Sama tuan-tuan sekalian. Masjid Aqsa tu sini dengan sini lebarnya sama, sini dengan sini sama. Kan Kaabah kita tu sebenarnya dia sampai Hijr Ismail tu. Kan? Dia itu Kaabah kita sampai Hijr Ismail. Jadi mana lebar tu dibesarkan skala dia sama tuan-tuan sekalian. Sebab tu bila orang kita orang moden ni, bila ilmu matematik telah berkembang, orang makin nampak kebesaran Islam tu dan kebesaran agama yang Allah SWT turunkan tu. Dan ramai ulama berijtihad, maknanya orang yang meletakkan batu asas Masjid Aqsa dan Masjid Al-Haram atau Kaabah tu adalah orang yang sama. So mereka bahaskanlah siapa orangnya. Ada kata Nabi Adam AS, ada kata Nabi Ibrahim AS, tapi membangunkan jadi sebuah bangunan. Nabi Ibrahim bangunkan Kaabah, Nabi Sulaiman membangunkan Baitul Maqdis. Okey. Jadi kiblat untuk solat waktu tu adalah Baitul Maqdis. Habis itu Kaabah apa? Kaabah adalah tempat untuk ibadah haji. Itu beza dia. Dan solat adalah sini ibadah haji. Sampai pada tahun kedua Hijrah, pada 15 Syakban, waktu tu Nabi SAW sedang solat dekat Masjid Qiblatain dekat Madinah. Waktu tu solat asar. Okey, katakanlah sekarang ni saya menghadap ke Baitul Maqdis, saya solat macam ni kan. Saya pun sembahyang kan. Naik rakaat ketiga dan rakaat kedua, Allahu Akbar, turun ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 144. Allah kata apa? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nabi naik rakaat ketiga tu, Nabi terus paling ke belakang. Kan? Okey, Nabi langkah setapak. Sahabat tak tahu tau. Semua sahabat macam, apa hal ni? So bagi laluan, Nabi ke depan. Sampai ke depan, baru sahabat semua berpaling. Jadi habis solat, sahabat tanya kepada Rasulullah, kenapa tiba-tiba kau berpaling? Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa hari ini palingkanlah, maksudnya ibadah solatmu juga ke Baitullah. Orang Yahudi ketika dengar benda ni datang ramai-ramai pada Nabi kita Muhammad SAW. Wahai Muhammad, janganlah paling. Jangan paling tolonglah jangan paling. Baitul Maqdis maknanya itu memang kiblat pertama. Kan? Mereka beramai-ramai tak bagi Nabi kita untuk paling. Tapi bukan sebab Nabi kita, Allah SWT yang suruh. Rupa-rupanya mereka menyimpan satu rahsia. Apa dia? Besok Nabi akhir zaman, antara tanda dia akan menyatukan arah antara haji dan solat pada tempat yang sama. Patutlah ketika Nabi berpaling semua macam gempa. Betul lah. Jadi sebahagiannya masuk Islam, sebahagian macam Muhammad tolonglah janganlah paling. Jadi Nabi tak tahu bukan saya nak berpaling ataupun tak, Allah yang perintahkan. Maka sebagai ahli kitab datang menabi Muhammad, aku menyaksikan bahawa engkau adalah Rasul. Kan? Kenapa? Kerana kami menyimpan satu rahsia. Nabi akhir zaman itu dia akan menyatukan arah antara haji dan juga solat.